Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya Wahhabu ya Ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, berkata Tuan Mina dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan dia dan orang yang berdiri dengan syariat. Situ. Dan orang yang berdiri dengan syariat itu lebih atasnya dengan sebab bersungguh-sungguh dengan ibadat yang zahir dan ubudiyah yang batin dan ibadat bagi diri kerana keadaannya zahir dan ubudiyah bagi hati kerana keadaannya batin, dan yang berdiri dengan hakikat. Katanya pengarah, lebihnya seseorang yang mengamalkan syariat secara zahir lebih daripada orang biasa, lebih daripada orang beramal dengan amalan batin semata-mata, kerana payahnya amalan zahir ini. Kita nak kekal dengan semaya sampai mati, kita nak kekal dengan puasa, nak kekal dengan syariat ni payah. Maka amalan syariat ini sukar dan payah. Amalan batin benda duduk dalam hati, ya. Tak payah gerak, tak payah gapo. Puasa tak makan, kena buat penat. Amalan syariat ni lebih. Kerana apa? Kerana yang membezakan kita dengan orang selain daripada agama kita adalah di syariat. Kita semaya, dia tak semaya. Kita puasa, dia tak puasa. Bahkan Nabi kata yang membezakan di antara kita dengan orang syirik dengan Allah Ta'ala, musyrikin, adalah sembahyang. Maka syariat zahir itu lebih kerana susah dia. Zahir dan batin kena cara. Ubudiyah dalam hati tentu dah. Maka dia zahir ke pulak di syariat di luar. Kau payah. Dan yang berdiri dengan hakikat. Orang ambil hakikat tu apa dia makna dia? Syariat, hakikat tu apa dia? Lebih atasnya. Apa dia kelebihan orang pergi hakikat pula? Dengan sebab minnah, dan murad dengan minnah itu adalah ilmu ladunni nurani yang telah mengajar oleh Allah Ta'ala bagi arwah. Lebih pula ilmu hakikat itu adalah dipemberi Allah Ta'ala. Apa dia pemberi dia? Ilmu ladunni nurani, ilmu yang dibangsakan kepada Tuhan
Mari ilham direct daripada Tuhan, tidak dengan perantara manusia. Ilmu biasa lagu ni tak panggil ilmu laduni kerana kita belajar dengan manusia. Manakala selepas daripada kita beramal dengan ilmu yang kita belajar dengan manusia, maka mari pula ilmu yang kedua, dipanggil ilmu laduni. Ilmu daripada sisi Tuhan. Tu ilmu laduni dipanggil. Man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa dia yang beramal dengan ilmu dia, maka Tuhan akan mewariskan, mempusakai ke dia ilmu yang ia belum tahu lagi. Maka terima saka ni katanya ulama dalam masa sekelip mata sahaja. Orang tu boleh jadi alim. Kerana bukan belajar dah ilmu yang kedua ni, pusaka, wirasah. Apa maksud wirasah? Kita kalau ayah kita mati, automatik. Tak perlu tunggu setahun, tak perlu tunggu 2 tahun, tak perlu tunggu seminggu. Automatik apabila ayah kita mati, kitalah yang mewarisi harta dia. Maka begitu juga wirasah lagu ni. Wirasah. Al-ulama warasatul anbiya. Para orang-orang alim itu mewarisi nabi-nabi. Maka adalah orang ulama mewarisi hati Nabi Allah Ibrahim. Adalah ulama mewarisi hati Nabi Musa. Adalah ulama mewarisi Nabi sekian-sekian. Dan yang paling tinggi adalah yang mewarisi hati Nabi Muhammad. Dipanggil waris Muhammadi. Warisul Muhammadi. Pewaris Nabi Muhammad. Maka pada zaman itu dia akan jadi kutub. Dia akan jadi ketua para wali-wali. Kerana mewarisi ketua para anbiya wal mursalin, maka dia jadi kutub pada masa itu. Ilmu laduni, ilmu mari selepas daripada belajar. Inilah ilmu hakikat lebih dia, dapat ilmu ilham, ilmu laduni bangsa nurani. Benda yang molek dinisbahkan kepada cahaya. Wujud dengan tidak wujud. Wujud dipanggil cahaya, maka tidak wujud dipanggil kegelapan. Kebenaran dengan salah, kebenaran dengan kesalahan, maka benar itu dipanggil cahaya, salah itu dipanggil kegelapan. Ibadat dipanggil cahaya, maksiat dipanggil kegelapan. Maka dinisbah ke ilmu pemberian bangsa nurani. Ilmu inilah yang menguatkan nur kita. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i mengadu kepada guru dia Waqi'. Syakautu ila Waqi'a su'a hifzi fa arsyadani bitarkil ma'asi. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Katanya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, satu hari aku mengadu kepada guruku Waqi', Imam Waqi', tentang buruknya hafalan aku. Bukan buruk sangat pun. Ingat sepatutnya, cuma slow sikit berbanding dengan biasa. Maka guru dia kata, jangan tinggalkan maksiat. Kerana apa? Kerana ilmu itu fa innal ilma nurun. Kerana ilmu yang sebenar itu adalah cahaya. Bukanlah ilmu itu berada di perkataan. Bukanlah ilmu itu berada di kitab. Bukanlah ilmu berada di tulisan. Tetapi ilmu yang sebenar adalah cahaya. Fa innal ilma nurun. Maka cahaya inilah yang menguatkan kita, yang dapat membersihkan hati kita, dapat mengubah sifat mazmumah jadi sifat mahmudah. Tu nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Dan ilmu Allah ataupun cahaya Allah tidak diberi hadiah kepada orang yang buat maksiat kepada dia.
Maka ilmu yang ada cahaya inilah yang menarik kita semakin rapat kepada sumber besar cahaya, iaitu Nabi Muhammad. Kita malah bahas bab mengenai Nur Muhammadi gaya-gaya kepala pula. Cuma kita sebut secara ringkasnya. Bukan ilmu ambo hanya petik kata-kata ulama saja. Tu ilmu laduni nurani dipanggil. Ilmu bangsa laduni dan bangsa nurani yang telah mengajar oleh Allah Ta'ala bagi arwah. Ruh-ruh. Kerana ruh ni diasasa pecah pula. Alam ruh, alam misa, alam ajsam. Alam ruh, ruh toko kasar dulu. Alam misa, okey. Ruh tu pecah dah, bentuk dah. Gapo dia dah. Kalau kita hak mula tu pelan kasar dulu. Nak buat rumah, tu pelan kasar. Lepas tu nak buat tiang, nak buat tandah mana, bilik air mana, hak tu misa dia panggil. Sebelum jadi kepada alam ajsam, alam jisim kita lah ni. Kita lah ni. Tu tertib susunan Tuhan buat. Tuhan nak buat direct pun boleh, ikut dia lah. Tetapi Tuhan nak mengajar manusia supaya mengetahui yang alam ini sangat banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, layak dan milik, berhak hanya Allah yang mentadbir sekalian alam. Alamin jamak, bererti alam ini banyak. Maka ulama-ulama kata banyak setara mana? Maka diberi ilhalah para wali-wali Allah. Ilmu yang tidak ada di kitab, kadang-kadang dibuka hijab, maka dia melihat alam ni banyak ni, banyak ni. Ada ulama berpendapat 70,000 alam. Ada kata, di arasy Allah Ta'ala itu tergantung pelita-pelita. Berapa? 70,000 pelita tergantung di arah Tuhan. Alam kita ni lah ni dan seisinya berada di dalam satu pelita tu saja baru. Tu. Ibnu Arabi, ulama-ulama yang Allah Ta'ala beri ilham kepada dia, campur ke tanpa ilmu dalam kitab. Sebab tu ilmu pokok dia tak usah cari dalam kitab. Kerana ilmu tahap kitab bukan ilmu laduni lagi, bukan ilmu ilham lagi. Ilmu Allah Ta'ala direct daripada dia tanpa perantara guru. Sebab itulah katanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, tak silap hamba kata. Dia kata kepada ulama, "Hei ulama, kamu mengambil ilmu-ilmu kamu daripada benda mati. Ambil daripada gurumu. Gurumu akan mati. Tetapi kami mengambil ilmu kami daripada benda yang hidup dan tidak mati." Tu ilmu pokok dia. Sebab tu kita tak boleh nak komen, tak reti nak kritik, sebab ilmu Allah terlalu luas. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada siapa dia yang ia kendak. Macam-macam lah ilmu ni. Kita faham, kalau kita tak faham, tapi benda tu, yakinlah benda tu ada. Dan berjauh-jauh antara mujahadah dan antara minnah, bermula yang berdiri serta mujahadah itu mawujud ia dengan Allah. Dan yang berdiri serta minnah itu mafkud ia daripada barang yang lain daripada Allah kerana fananya, yakni karam ia dengan Allah. Sekat tu. Jadi dia kata beza gapo di antara mujahadah dengan minnah. Orang syariat itu kuat mujahadah, orang syariat tu kuat usaha, sabar semaya, mujahadah supaya jadi berjuru, mujahadah lagu ni, poso, ajar tak kecek mengarut, ajar jadi juru, ajar mujahadah dipanggil. Beza apa mujahadah dengan minnah? Orang hakikat pula minnah, pemberian semata-mata. Pemberian daripada Allah Ta'ala. Apa beza di antara usaha kita mujahadah dan pemberian Tuhan? Dia kata orang di peringkat mujahadah dengan diri dia,
orang ni sentiasa merasai ada di samping Allah. Sebab tu dia rasa dia mujahadah. Sebab tu dia rasa dia puasa. Sebab tu dia rasa hamba duk usaha jadi baik ni. Saya yang hidup mujahadah, dia ada di sisi Allah. Manakala orang yang melihat pemberian Tuhan semata-mata, ia itu mafkud. Apa maksud mafkud? Hilang ia daripada lain daripada Allah. Yakni karam dan fananya dia semata-mata pemberian Tuhan. Apa dia mau jadi baik ni? Bukan hamba baik tu pemberian Tuhan, minah daripada Allah. Kalau Tuhan tak akak tangan hamba tak boleh nak semaya. Kalau hamba Allah Taala tak ilham kepada hamba jadi baik, hamba tak jadi baik, maka beza di antara mujahadah dengan minnah, dia kata. Orang hakikat duduk di minnah, orang syariat duduk di mujahadah. Semua itu kelebihan belaka. Bukan kata orang syariat tak ada faedah, tak boleh kata lagu tu. Kerana Nabi Muhammad bawa syariat ni, bererti ada Nabi Muhammad bawa benda yang sia-sia. Maka syariat pun molek, hakikat pun molek. Supaya karipak lah. Apabila kita sebut karipak, dia ada kulit, dia ada iti. Kalau kulit saja orang tak panggil karipak, kalau iti saja orang tak panggil karipak. Maka karipak ni iti dan kulit. Muhammad ni gapo dia? Syariat pun jolo, hakikat pun jolo. Tu dipanggil Muhammad. Ambil hak batin Muhammad, tinggal zahir Muhammad, tak boleh juga. Ambil syariat zahir Muhammad, tinggal batin Muhammad, tak boleh juga. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya orang yang salik kepada Allah Ta'ala. Ilmu ni kita baca sudahlah. Nak praktik ke, faham ke, bila-bila ada rezeki insya-Allah. Tapi bacalah, rugilah kalau tak baca. Mana? Kemudian ketahui olehmu bahawasanya orang yang salik kepada Allah Ta'ala, orang yang nak tuju hati dia kepada Tuhan. Kita ni tak segi lagi kepada Tuhan, saya kepada dunia, saya kepada nafsu. Tak segerak lagi hati kita tuju Tuhan. Orang salik ni hati dia mula nak gerak dah. Nak berjalan, nak tuju Tuhan. Apabila bersungguh-sungguh ia pada berjalan kepada Tuhan dia, sungguh dia, mula bersungguh-sungguh dah dia. Berjalan dengan hati dia menuju Tuhan, dan serta beradab ia pula dengan gurunya yang menjalani. Maka dia jaga adab, kerana ghalib dan tradisinya manusia itu perlu dibimbing. Allah Ta'ala boleh direct, tetapi dia lapik. Ulama kata dia lapik sikit, hadirkan seorang guru untuk membimbing kita. Sebenarnya dia dah sebenar, tetapi nak zahir direct gitu tak boleh. Maka dicipta, dibuat seorang guru untuk membimbing kita. Sebab tu kita kena beradab dengan guru kita. Kerana guru kita yang memperkenalkan kita kepada Nabi, dan Nabi pula yang memperkenalkan kita kepada Allah. Kena jaga adab. Ya, guru tu tradisinya lagu tu. Nescaya apabila dia bersungguh lagu tu, beradab dengan guru dia, nescaya diputuskan segala alam yang empat yang lagi aku sebutkan dia. Insya-Allah kalau dia bersungguh-sungguh dalam dia suluk dia ni, maka Tuhan akan beri kepada dia melintasi kepada alam yang empat jenis halal. Gapo dia? Dan dikehendaki dengan diputuskan segala alam. Apa maksud putuskan alam ni? Iaitu jangan dipandangkan dia dan jangan dihiraukan dia kan alam.
Apabila sapa kepada satu alam, jangan kita cara. Oh, jangan kita duk rasa hamba sapa alam malaikat dah ni. Hamba sapa kepada alam malakut dah ni. Oh, jadi rasa hebat. Jangan hiraukan dia. Tu maksud putuskan. Jangan hirau. Teruskan perjalanan kamu. Sebagaimana dalam mata hikayat kata, apabila kamu sapa pada satu makam, maka bagi orang yang dibimbing Tuhan, seolah-olah mendengar suatu suara. Suara ke mana? Jangan kamu berhenti di makam ini. Tujuan kamu lebih jauh lagi. Maka ramai orang tertipu dengan alam-alam lagu ni. Kadang-kadang orang boleh masuk alam jin, tertipu dah dengan jin. Kadang-kadang orang boleh masuk dengan alam misa, tertipu dah dengan. Kadang-kadang orang boleh masuk alam malakut, tertipu dah. Kadang-kadang orang tertipu dengan syurga, tertipu dengan neraka, pemandangan-pemandangan. Sudah. Maka jangan berhenti di situ. Teruskan bergerak sehingga sampai kepada Tuhan. Bukan siapa zat lah dia sebut sini. Jangan dihiraukan dia, jangan kasih akan dia. Oh, alam malakut. Malam-malam lepas pada semaya tahajud, ada orang ajak pergi jalan masuk kepada syurga. Jangan rasa saya benda lagu tu. Tak usah hirau lah. Bukan tujuan kita nak tengok syurga ni, tujuan kita nak berkenalan dengan Tuhan. Tu maksud putuskan alam-alam yang empat tu. Dan jangan berpegang hati kepadanya. Hati terlekat dengan benda-benda tu. Iaitu dilalu ke alam mulk. Maka apabila orang bersungguh, maka dia akan melepasi alam mulk. Apa maksud alam mulk? Dinamakan dia juga alam mulk ini alam nasud. Nasud. Gapo dia? Iaitu barang yang didapatkan dengan mata kepala. Alam ni dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Mata hodok di kepala lah, mata kepala. Bukan mata kaki, bukan ibu kaki, bukan lutut. Tu maksud mata. Seperti ajsam, jising-jising daripada jasad manusia. Ni alam mulk. Ni alam kita lah. Alam bawah ni alam mulk dipanggil. Dan jasad segala binatang. Ni paling rendah sekali ni. Dan kayu, dan batu, dan tanah, dan langit, dan bulan, dan bintang, dan matahari, dan emas, dan perak, dan segala rezeki, dan lainnya daripada segala yang didapat oleh mata kepala. Semua tu masuk di abada alam mulk dipanggil. Langit, bumi, matahari ko masih di bawah, masih berada di alam mulk. Maka dilalukan pula naik lagi daripada alam mulk. Tinggal dalam alam mulk, maka mulk tak boleh naik kepada alam malakut. Alam jising, alam jasad tak dibenarkan naik kepada alam atas. Alam malakut dipanggil. Maka dilalukan pula alam malakut, iaitu barang yang didapatkan dia dengan mata hati. Bukan mata kepala dah, guna mata hati. Bagi orang yang ada hati dan perasaan sebagaimana sahabat-sahabat dulu. Apabila Rasulullah kecek mengenai kiamat, mengenai syurga neraka, katanya sahabat seolah-olah rasa supaya nampak depan mata dah. Seolah-olah mata dia memandai kepada syurga. Lenggok nampak arah Tuhan dah. Bukan tengok dengan mata ni, tapi tengok dengan mata hati. Orang yang kuat mata hati, maka kiamat akhirat supaya duduk dalam ni dah. Berlaku dah. Maka dia akan yakin sepenuh-penuhnya. Dan dinamakan dia juga alam apa dia? Alam malakut saat ni. Alam qalbi. Mata hati ke? Alam hati. Dan dinamakan juga, namakan pula
alam akhirat seperti syurga, neraka, Lauh Mahfuz, qalam, tu alam malakut lagi. Arash, alam malakut lagi. Kursi, alam malakut lagi. Dan yang lainnya daripada segala pekerjaan akhirat. Semua tu alam malakut dia panggil. Maka orang yang duduk di alam malakut tu adalah makhluk-makhluk dia. Alam mulk hak bawah ni adalah makhluk-makhluk dia. Kita ni alam mulk tubuh kita. Maka tubuh tak boleh naik kepada alam malakut kecuali kena tukar. Tukarlah. Kena tukar barulah masuk kepada alam malakut. Nabi Muhammad pada malam Isra' Mi'raj, Nabi litah alam mulk, alam malakut, alam jabarut, alam lahu. Ada kata alam yahu, ikutlah hok mana-mana pun. Tetapi Nabi Muhammad litah dalam satu malam. Gapo dia pengalaman pada malam tu tak ada siapa dia tahu. Nabi Muhammad tak mencerita kes semuanya. Nabi Muhammad cerita sikit saja. Al-Quran juga cerita sikit saja. Kerana pemandangan pada malam Isra' Mi'raj itu fitnah. Kerana tak semua orang hati dia boleh mempercayai benda-benda yang ganjil dan pelik. Kemudian dilalukan pula alam jabarut. Alam jabarut. Alam malakut tak boleh naik ke ada alam jabarut. Kerana dia ni benda alam lain dah. Dan iaitu alam segala arwah. Ruh-ruh. Ruh-ruh tu alam itu. Arwah tu. Kemudian alam arwah. Kemudian dilalukan pula akan alam lahut. Alam lahut dah pula. Lepas pada alam jabarut, alam lahut pula. Qulir ruhu min amri rabbi yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya mengenai apa itu ruh. Apakah benda yang hamba duk rasa ada dalam tubuh hamba yang mengawal, yang menyebabkan hamba hidup ni? Ruh tu gapo? Maka tu Nabi Muhammad jawab. Nabi Muhammad kata ke sesungguhnya ruh itu daripada urusan Allah. Min amri rabbi. Daripada perintah Allah. Daripada urusan Allah. Banyak sangat ulama bersyarah mengenai ruh. Ada ulama mengarang kitab tajuk ruh. Dan lahut. Alam lahut. Mari mana dalam kitab hadis mana aja ni kita alam malakut, alam lahut, alam jabarut ni mari mana? Pengalaman ulama-ulama, pengalaman wali-wali. Maka ada benda kebenaran tidak boleh dibuktikan. Contohnya kita mari jalan Kota Baru. Kita pergi berderak kata gapo, demo kata tak ambil gambar ko. Mari jalan tak ambil video, tak ambil gambar ko, bukti demo mari Kota Baru. Biar malah tak semua benda yang wujud itu dapat dibuktikan. Kadang-kadang dia hanya sebagai pengalaman di dalam hati seseorang. Nak ayat lagu mana tak tahu. Maka kadang-kadang ulama mengarang kitab daripada pengalaman dia. Pengalaman ni mari daripada setan. Setan apa cerah? Setan bisom nah. Setan kau ruh halal ni kau Tuhan. Kau setan yang mentadbir benda lagu ni. Ada orang tu ilham tu setan selalu. Kalau dia tu tidak setan. Kalau hak jenis lagu ni setan selalu. Ilham daripada dajjal, doklah hagi bukan dajjal ni Dan iaitu alam sir. Lahut ni alam sir, yakni rahsia Allah Taala. Betis kat tu panjang lebar, koh tinggi dah ni nak pergi koh tinggi. Dan alam lahut betis kat tu. Wah, no tajuk alam lahut tu pula ni.
Melatuh ketika solat kerana terkejut dengan bunyi yang kuat, adakah batal sembahyang? Melatuh ni ada dua, melatuh suara, melatuh gerakkan. Kalau melatuh suara dibenarkan sehingga 6 patah perkataan. Kerana perbuatan dia tidak sengaja. Nah, melatuh ni perbuatan ataupun suara yang keluar dengan tidak sengaja. Maka kalau perkataan dibenarkan patah perkataan. Kalau gerakkan banyak, 3 gerakkan banyak, sengaja ataupun tak sengaja, batal. Jadi melatuh ke apa dia? Kalau melatuh suara, tak apa, siapa ni patah. Kalau melatuh perbuatan, tengok kalau banyak ataupun sedikit, batal. Dalam mazhab kita. Apa hukum buat bedah siasat atas mayat dengan alasan keluarga nak tuntut duit insurans? Duit insurans si mati. Ya gini. Asalnya haram kita mencederakan, membuat sesuatu yang menyakiti mayat. Kita belah, kita ikat, kita kerak, kau gapo, maka hukum dia haram, berdosa orang yang melakukan perbuatan lagu tu. Sekalipun dia dah mati, ya. Maka antara dia bedah siasat, ambil pisau belah dada, lacak ke apa dia. Maka hukum dia haram. Kecuali ada tuhmah dia panggil. Kalau dalam kita mengaji dalam bab jenayah, ada bab kita boleh kosek mayat kerana tujuan nak cari bukti ataupun nak mengambil hak si hidup. Seperti kita nak tahu dia ni dibunuh ataupun tidak dibunuh. Maka dicek kata kena racun kau apa dia atas alasan itu. Nak membenar, nak mengesahkan kematian dia, maka dibenarkan. Tapi duduk curi anggota, duduk ambil goni, duduk ambil kakak dalam, organ dalam, tu tak boleh lah, haram lah. Sekadar nak mengetahui benda yang perlu sahaja boleh. Allah panjangnya soalan ni. Oyak cerita. Daftar pertandingan dengan duit dan menang dapat duit. Apa hukumnya ustaz? Gini. Kita daftar pertandingan guna duit. Sama. Maka hadiah juga piti sama. Sama hak mana? Kalau sama tu mari daripada hasil kutip daripada daftar tu, peserta tu, maka hukum dia haram masuk dalam judi kerana mengambil harta orang. Okey. Misalnya 10 orang WPT seria boleh 10 riyal. Maka benarlah untuk orang A ni, benar dia. Maka dia ambil habis PT 9 orang tu. Jadi nampak mengambil duit orang. Maka haram dipanggil judi, dipanggil seolah-olah macam judi. Mempertaruhkan nasib lagu tu. Benar ikut lagu apa dia ni. Maka hadiah ni diambil daripada hak ni. Seolah-olah mengambil harta orang. Tapi kalau seorang tu pergi daftar, bayar 10 riyal, tujuan 10 riyal tu sebab kita nak buat pertandingan, kita beli alat-alat, kita beli gapo. Hadiah saya yang beri. Bukan ambil daripada duit sana, saya yang tajuk. Maka hukum dia harus tidak ada istilah mengambil duit orang. Sebab kalau kahwin tu benar, orang ada dah video. Bukan dia ambil piti daripada piti sana. Kerana ambil piti orang ni nampak orang jadi tak puas hati. Lepas tu piti banyak ni. Kita buat urusan itulah. Kita buat urusan goni, buat urusan gapo dia ikutlah berkait dengan pertandingan. Hukum dia boleh. Apa hukum pengantin lelaki memakai rantai perhiasan di baju? Rantai perhiasan di baju. Allah ni kita tengok uruh di kita di Malaysia. Orang jantan ni pakai dok kata kau tu. Tempat kita. Misalnya kalau baju songket ke baju gapo orang jantan pakai baju. Tempat kita di Kelantan ke keturunan gapo dia adat tradisi kita, maka orang jantan pakai kata gitu. Baju dia lah, busana dia kau gapo pakai. Maka hukum dia harus bukan pakaian perempuan lagu tu. Kerana apa? Kerana kaedah dia pakaian gapo kena tengok uruf. Kena tengok uruf orang ramai. Kadang-kadang pakaian orang Melayu, orang Arab kata supaya perempuan. Dah orang Melayu jantan pakai. Orang jantan lelaki kita pakai, tapi orang Arab kata supaya perempuan. Kita pula kata orang jantan makan, supaya orang Tino pakai jubah, pakai gapo. Sebab tu kita tengok kadang-kadang di Turki, orang jantan dia tak pakai jubah, dia pakai seluar.
Apa? Dia kata jubah ni perempuan pakai. Tak boleh pakai jubah. Jadi nampak macam pelik. Hok mazhab Hanafi, tapi pok dia pakai seluar. Tanya, dia kata orang tak pakai jubah sini. Jubah ni orang Tino saja pakai. Pulak kita tu imam pakai jubah. Tok Bela pakai jubah, wali pakai jubah. Sudah nak kata lagu mana? Maka uruh orang. Hukum ini berkait dengan uruh dia. Ada benda di tanah haram, tempat lain sensitif. Ada tempat kita tak sensitif. Ada tempat kita sensitif, tempat lain tidak sensitif. Jadi macam-macam lah. Tengok uruh. Jadi kalau hukum ni kawasan kita, pengantin ni kawasan kita, kalau pakai rata ni memang tradisi, pakai baju dia ada rata dia lah. Bukan kata rata tekuk kau apa dia rata dah. Maka harus hukum dia. Adakah sah akikah kalau kita korban lembu dan kita bagi ke daging tanpa masak dulu kepada orang? Terima kasih. Ngekoh ini sembelih binatang, kambing kau gapo 2 ekor. Kalau jatuh seekor perempuan ataupun 2 bahagian kalau nak ambil lembu, dan 1 bahagian bagi perempuan, 2 bahagian bagi laki-laki. Sunatnya, sunat hukum dia kita masuk dulu ngekoh ni. Ni kita nak pergi metah-metah boleh ke tak? Boleh, tetapi tak dapat fadilat sunat, pahala sunat Boleh kau kita guna duit hok orang bagi kok mak kita untuk beli ubat kau dia tanpa pengetahuan dia. Bapa pula curi peti mak dia dah lah nak beli obat. Tak boleh lah. Bapa ambil peti mak kita orang beli obat, kita pergi beli obat kita pula. Obat pening lah, obat gapo dia. Ekstasi lah, tak boleh lah. Mana boleh. Pelik sungguh kahwin ni. Nak tanya, berdosa kau kalau kita dah pakai jubah. Lepas tu, bila kita jalan, nampak betuk pohon. Nampak betuk pohon. Jubah selah kau ke mana? Pakai lagu mana? Kain nipis. Pakai lo ni ada style jubah ke apa dia panggil? Jubah style fit, tunjuk body lagu tu kau. Kau jenis nampak pohon, nampak bekas lagu tu. Supaya baju orang Tino kau ke apa dia jubah. Kalau benda itu menarik perhatian, membawa kepada dosa, haram aku ni. Misalnya pakai baju jubah tapi nipis. Nampak underwear saja, supaya jalan tak pakai apa satu. Tapi pakai jubah. Berdosa. Ataupun menampak ke tubuh, dosa. Tapi lelaki menampak ke bentuk tubuh makruh dalam mazhab kita. Sebab tu dalam mazhab kita orang lelaki pakai seluar ni makruh. Kerana apabila dia sujud, dia rokok bentuk tubuh dia, paha dia, kaki dia, gapo dia. Maka orang Tino tengok, sudah makruh hukum dia. Orang Tino haram, orang lelaki makruh. Apa hukum kalau seorang berkata saya tak suka dengar pasal akhir zaman? Lebih baik berkata mengenai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih baik. Dia tak suka benda akhir zaman ni berkali orang hujung kecek tu tak sedap kali. Bukan akidah mengenai benda hak berlaku di akhir zaman. Sebab dia kata saya lebih suka mengenai kebesaran Tuhan. Patut dia kecek benda lagu tu nampak kebesaran Tuhan. Akhir zaman ni akidah semakin tipis. Patut kita syarah benda-benda yang menguatkan akidah orang. Semakin nampak kebesaran Tuhan. Ni duduk syarah jadi nampak benda lain besar pada Tuhan. Makhluk lebih hebat daripada Tuhan. Tuhan duduk mana pada masa tu? Kita orang mukmin ke tak beriman kau dengan Tuhan. Sudah Amerika dah menguasai segala-galanya. Sudahlah kita kena gini kita. Tuhan duk mana? Jangan duk bergantung. Patut kita ajak masyarakat supaya kuat akidah. Bukan jadi besar benda lain. Dikata mengenai kebesaran Tuhan. Baik ambo dengan kebesaran Tuhan. Berkali kawan ni syarah tak nampak kebesaran Tuhan. Patut akhir zaman nampak kebesaran Tuhan. Sudah. Biar bukan marah, dia marah kok kawan tu berkali. Kok syarah tu. Bukan dia marah mengenai hadis Nabi ke gapo tu kali maksud dia dah.
Adakah solat sunat duha boleh buat pak cukup 12? Ya, boleh buat lagu tu. Harus hukum dia dah. Bahkan ada kata sunat buat pak lagu tu nah. Saya nak bertaubat tapi saya takut malu. Takut Allah tak nak terima taubat saya sebab saya pernah bertaubat atas dosa sama tapi mengulangi semula. Dan malu sebab banyak dosa saya dengan Allah. Apa nasihat ustaz? Bertaubatlah. Malu daripada bertaubat itu kadang-kadang tipu helah setan. Setan tak sewi kita bertaubat, nyawi alasan kata tak salah, malu dengan Tuhan. Tak salah, kadang-kadang tertipu kita dengan setan. Setan tak sewi kita bertaubat supaya kita mati dalam maksiat. Nabi Muhammad suruh kita bertaubat. Nah, banyak mana dosamu, bertaubatlah. Mudah-mudahan mu mati dalam taubat. Apa hukum makan buah khining dalam tanah orang? Tuan tanah dah mati, waris dia tinggal KL. Kalau tak ambil buah tu memang buruk situlah. Rumah dia dengan rumah saya memang tak ada pagar. Oh, kemah. Makan buah orang, dia kena minta izin. Kalau tuan dia tak izin nak buat guana. Ambil boleh, tapi niat nak ganti. Lepas tuan dia kelik ke, payah nak jumpa misalnya. Moleknya kena minta izin. Dan kita rasa kalau kita minta izin tuan tu bui. Maka boleh. Tapi kalau kita tahu tuan dia kedekut pahit, mau tak suruh ambil barang tu. Biar buruk situ, moga bukan harta kita, dia bazir harta dia. Maka kita ambil barang tu, kalau kita tahu dia tu bui. Dan kita kata kalau dia nak minta duit pun kita bayar. Nak tanya kita rehat selalu 9 hari je. Tapi bila bulan puasa, hari tu dia mari 9 hari, pas berhenti sampai hari ke-13. Bila hari 14 dia mari. Sikit ya. Kena ganti 8 hari, kau kena ganti 14 hari. Puasa, terima kasih. Kena ganti 14 hari, kalau hok mari sikit itu ada tanda-tanda dia, tanda hik. Maka benda itu masuk dalam kategori darah lagi. Masih dalam lingkungan 15. Tak perlu tunggu sehari dah. Kerana benda itu dah masuk dari, dia mari dah darah. Maka 14 hari tu kena qada tu. Muktamadnya kata 14 hari. Betul ke benci ayah jadi kafir? Betul ke benci ayah jadi kafir? Tak jadi kafir. Benci ayah kita tapi tak jurulah perangai lagu ni buat apa kita benci ayah kita nya. Tetapi kadang-kadang ayah kita buat benda yang Allah Ta'ala benci. Kadang-kadang ayah kita buat benda yang orang benci. Kadang-kadangnya mari juga perasaan lagu tu. Tetapi perasaan lagu ni tak molek. Baiklah ayah kita nya nasihat dia. Tak boleh nasihat, tak dengar katanya tapa ke dia nya, baiknya ikut dia lah. Kadang-kadang manusia tu apabila tidak disayangi, dia tak boleh nak sayang orang tu. Kadang-kadang mak ayah dia tak cara, maka dia tak sayang ayah dia, muka tak biasa kenal. Kadang-kadang dia lebih sayang dia daripada ayah dia. Biasa ya tu. Benda perasaan dalam hati ni tak apa nak kata lagu mana. Saya tak. Cuma kita benci ke, ayah kita ada masalah ke, jaga adab lagi. Dia tetap ayah kita, kecek kena lemah lembut. Gapo dia hak dia suruh kena buat. Hak perasaan tu kadang-kadang kita suka tak suka kita nak kata mana. Adalah kadang-kadang orang tuanya macam-macam lah perangai dia. Saya nak bersihkan hati, zikir apa cepat berkesan di hati. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Istighfar dengan selawat. Lepas tu ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngatik banyak-banyak, Nabi kata ngatik tu dapat membersihkan hati. Panjang soalan ni. Jika kita semaya jemaah dan salah seorang jemaah solat atas kursi dan berada di tengah saf, ketika takbiratul ihram kia jemaah tersebut solat dalam keadaan berdiri, kedudukannya berdiri lebih ke depan daripada jemaah lain. Kerana kursi berada dalam saf ketika rokok, baru jemaah solat dalam keadaan duduk. Jadi soalan saya, adakah terputus saf ketika jemaah tersebut solat dalam keadaan berdiri ketika waktu takbiratul ihram dan qiyam? Itu ihram dan qiyam.
Jika terputus ada jemaah tersebut dan jemaah lain tidak mendapat pahala sah, bagaimana cara perlu lakukan oleh jemaah kiri dan kanan untuk memastikan sah tak berputus? Allah Rabbi panjangnya. Gini, masalah moleknya kalau kita semaya atas kursi. Moleknya kita semaya hujung sekali. Kerana kita nak berdiri, kau nak menetang, kau nak menerak, tak ganggu sah orang. Tapi dia kata ambo mari awal, bahasa kakak tu mari lewat. Maka ambo cakap nak tunggu dia. Ambo betul rapat sah ambo duduk sini dah dekat ni. Maka dia mari lewat, dia pun. Jadi ambo duduk tengah jadi. Pas lagu mana? Hok moleknya, ambo sebut saat ni duduk ujung ni. Kalau keadaan lagu tu, kita terpaksa duduk tengah. Maka nak kata lagu mana, semayalah lagu tu tak putus sah. Ada ulama kata tidak memutuskan sah. Kerana apa? Kerana sah itu tetap dipanggil satu sah. Tanya orang. Orang mayat sah, patut ada kursi tengah. Berapa sah tu? Sah ya. Panggil pula seorang. Berapa sah tu dia mau tengok. Sah tu. Mai panggil pula, boleh 10 orang, sah. Hukum dia tidak memutuskan sah, dipanggil satu sah. Dalam kitab sebut dah kita mengaji dah. Rabu malam Khamis. Lagu mana hukum tiai berada di antara sah masjid. Maka hukum dia apa? Tetap dipanggil satu sah. Kerana uruh melihat dia masih lagi satu sah. Bukan kata kalau ada tiai-tiai, 3 sah. So, 2, 3. Orang tak kecil lagu tu. Satu sah ni. Maka orang pandai satu sah belakang, maka tidak memutuskan. Wallahu a'lam.